Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan dakwaan Raja Petra sudah ditangkap polis. Wah, rupa-rupanya itu bukan kenyataannya, tapi rupa-rupanya harapan daripada para penyokong kerajaan perpaduan. Bahkan sebahagian besar rakyat di Malaysia mengharapkan supaya Raja Petra Kamarudin segera dibawa pulang ke Malaysia. Dan ada juga yang mahu supaya Interpol mengambil bahagian bekerjasama dengan PDRM Malaysia untuk menangkap dan membawa pulang kontroversi atau membawa pulang blogger pelarian kontroversi ini, yaitu Raja Petra Kamarudin, pulang ke Malaysia. Dan ada juga yang mencadangkan, kata mereka, kalau benar Raja Petra ini adalah pemimpin yang lebih baik daripada Anwar Ibrahim Mahathir dan Muhyiddin dan Ismail Sabri Yaakob dan Najib, mereka kata, pulanglah ke Malaysia, cuba-cuba nasib bertanding sebagai ahli parlimen, mana-mana tahu quote-quote boleh pula dilantik sebagai Perdana Menteri, kata mereka. Selain itu, boleh juga nanti kalau betullah Kerajaan Perikatan Nasional ini berjaya menjadi kerajaan, kata mereka, manalah tahu Raja Petra boleh pula diangkat, boleh pula dilantik sebagai senator kepada kerajaan tersebut dan dilantik ke jawatan yang tertentu. Mungkin juga jawatan Menteri Komunikasi. Karena netizen kata Raja Petra kan suka putar-putar belit, suka putar-putar spin-spin, dan suka fitnah sini sana, kata netizen. Tapi yang mengejutkan kita dan juga membuatkan ramai orang gembira ialah apabila akhirnya ada pihak tampil membuat laporan polis terhadap Raja Petra Kamarudin dan juga laporan dakwaan SD Puan bersumpah untuk menjatuhkan kerajaan. Hari ini akhirnya ahli Majlis Kerja Tertinggi PKR atau AMK membuat 13 laporan polis. Bukan satu, bukan dua, tapi 13 laporan polis. Kalau satu laporan polis mungkin boleh diabaikan, tapi ini 13 laporan polis. Jadi dengan adanya 13 laporan polis ini, dan kalau ianya mewakili setiap negeri, maka wajiblah pihak berkuasa, terutama polis, membuat siasatan penuh terhadap SD yang tular yang telah dipaparkan oleh Raja Petra tersebut. Jadi diharap juga Raja Petra tampil menjadi saksi utama di dalam kes tersebut. Tapi ialah ramai netizen menggelar, selain daripada Raja Petra sebagai Raja Putar Belit, ada juga yang menggelar Raja Petra sebenarnya adalah pengecut kerana hanya berani buat bising tin kosong di negara orang, tapi tak nak balik ke Malaysia. Mereka kata kalau betul dia berani, apa mau takut? Bosku pun sedang meringkuk di penjara, takkanlah Raja Petra pula pengecut takut tinggal dalam penjara. Asik-asik mau mengganggu gugat kestabilan negara, tapi tak berani pula nak balik memperbaiki negara ini, kata mereka. Sebanyak 13 laporan polis telah dibuat pemuda PKR AMK di peringkat negeri terhadap dakwaan yang dibuat Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor dan blogger Raja Petra Kamarudin berhubung rancangan menjatuhkan kerajaan. Dalam kenyataan di Facebook semalam, AMK berkata laporan polis telah dibuat oleh Kepimpinan Pusat serta MK Selangor, Wilayah Persekutuan Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang, Kelantan, Perlis, Terengganu, Kedah, Melaka dan Sabah. Makna kata, semua negeri telah pun membuat laporan polis kecuali beberapa negeri yang lain seperti Sarawak. Saudara-saudara sekalian, tujuan laporan polis dilakukan adalah bagi menyiasat pendedahan Raja Petra yang mendakwa satu komplot sedang diusahakan dengan mengumpul akuan berkanun, selain kenyataan Sanusi yang memperakui komplot itu. Justru gesaan kepada pihak berkuasa supaya menyiasat gerakan yang jelas bertentangan dengan Seksyen 124B dan Seksyen 124C Kanun Keseksaan dijalankan ke atas individu berkaitan. Perdana Menteri sendiri berulang kali menyatakan dia terbuka untuk diuji keabsahan di parlimen, dan kita lihat sepanjang sesi perbahasan berlangsung tahun lalu,
tidak ada satupun usul yang ditolak atau tidak diluluskan, sekiranya majoriti telah tiada menurut kenyataan itu. Terdahulu, Sanusi yang juga pengarah pilihan Raya PAS mendakwa pihak pembangkang telah berjaya memperoleh SD yang mencukupi untuk menjatuhkan kerajaan persekutuan. Dakwaan sama turut dibuat oleh Raja Petra Kamarudin, walaupun semakan mendapati dakwaan dan dokumen yang dipamerkan terdapat pencegahan yang menimbulkan persoalan. Salah satu komen daripada netizen berkaitan isu ini ialah Raja Petra ialah Raja Pusing Kelentong. Ada ramai di Malaysia. Mereka lah yang jenis angau. Mereka inilah jenis angau, mimpi melilih air liur, dok buat komplot, kerepot dan lain-lain untuk kerajaan, menggagalkan kerajaan untuk menjadikan kerajaan berpecah dan berbalah. Inilah yang disebut Raja Pusing Kelentong, supaya puak mereka dapat merampas kuasa tanpa mandat rakyat. Saudara-saudara sekalian, inilah yang biasa mereka lakukan menurut netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat. Ada netizen menggelar isu ini sebagai kantoi lagi Perikatan Nasional, kantoi lagi Raja Petra Kamarudin, kantoi lagi Sanusi, kata mereka. Ini apabila dakwaan kononnya ada beberapa pemimpin, ahli politik dan juga ahli parlimen daripada negeri Sabah, kononnya telah menandatangani akuan bersumpah untuk menyokong Perikatan Nasional dan menyebabkan kejatuhan kerajaan adalah tidak benar sama sekali. Salah seorang daripada mereka yang telah pun dikaitkan perkara tersebut telah pun tampil mengkantoikan Perikatan Nasional, kantoikan Sanusi, kantoikan Raja Petra Kamarudin. Ini apabila seorang pemimpin ahli politik daripada Sabah, yaitu Armizan, secara berterus terang tampil menyatakan beliau tidak menandatangani sebarang SD. Saya tidak tanda tangan SD, kata Armizan. Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah GRS, Armizan Muhammad Ali, menegaskan dia tidak pernah menandatangani akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Malah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu berkata, dia juga tidak pernah ditandatangi mana-mana pihak bagi tujuan tersebut. Sebelum kita lihat ulasan seterusnya ialah, coba fikirkan logik. Apa keuntungannya kalau Armizan, Datuk Seri Armizan ini menyokong atau menyokong ataupun mengalihkan sokongan kepada Perikatan Nasional? Tiada logiknya sama sekali, memandangkan beliau telah pun dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ini adalah satu kepercayaan besar yang telah diberikan oleh Anwar Ibrahim. Bukan calang-calang lantikan ini. Bukan calang-calang kepercayaan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim terhadap Armizan. Jadi, apakah logiknya beliau tiba-tiba pula membuang apa yang sudah ada dalam genggaman? Makna kata, itu semua yang dinyatakan dalam media sosial adalah fitnah dan penipuan pembohongan besar-besaran. Armizan kata, saya tidak pernah tanda tangan apa-apa akuan berkanun SD dan tidak ada siapa mendekati saya pun untuk tanda tangan SD, katanya mengulas dakwaan GRS menyokong usaha menjatuhkan pentadbiran Anwar dengan menandatangani SD. Armizan yang juga anggota Parlimen Papar berkata, demikian dalam sidang media selepas membuat tinjauan persiapan pelaksanaan sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 oleh syarikat bawah sektor pengangkutan darat di Pelabuhan Kelang, Selangor hari ini. Terdahulu, penulis blog kontroversi dalam pelarian. Penulis blog pelarian kontroversi yaitu Raja Petra mendakwa pembangkang berjaya memperoleh 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar Ibrahim. Namun demikian, ramai netizen menyatakan bahawa itu hanya omong kosong. Kata mereka, mungkin pada waktu itu
Raja Petra Kamarudin berada dalam keadaan mamai-mamai, hayal-hayal kepayang, kata mereka lagi. Sehingga kan 120 SD itu sebenarnya hanya 12, kata mereka. Begitulah mereka mengecam Raja Petra Kamarudin. Bagaimanapun, semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog terbabit dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra, penyokong SD termasuk 14 daripada UMNO BN, UMNO 11, MCA 2, MIC 1. Senarai yang dikatakan itu juga mendakwa Muda, GPS, PBM, GRS, Warisan, dan 3 anggota Parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN. Selanjutnya, senarai itu mendakwa 3 daripada 5 anggota Parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan menjadikan pembangkang mempunyai 123 sokongan. Bagaimanapun, Armizan berkata, sentimen sedemikian tidak patut lagi dimainkan kerana ia hanya akan merencatkan langkah negara menuju kemajuan. Bagi saya cukup-cukuplah, kata Armizan. Kita tidak perlu diskusikan perkara ini. Kita perlu gunakan masa yang ada untuk digunakan sepenuhnya bagi meneruskan agenda yang disasarkan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, bergeraklah ke depan, selesaikan tempoh kerajaan yang sedia ada, selesaikan agenda yang telah diatur untuk kepentingan rakyat dan sebagai GRS untuk kepentingan Sabah itu sendiri, kata Armizan. Jadi itu sebabnya banyak netizen kata Raja Petra ialah raja kaki putar belit. Ada yang mengejek Raja Petra, kata mereka, Raja Petra tiada kerajaan walaupun namanya raja, tapi dia adalah kerajaannya adalah kerajaan kaki putar belit, kata mereka. Jadi mereka memerli Raja Petra sebagai raja kaki putar belit. Negerinya ialah negeri kaki putar belit. Rakyat-rakyatnya adalah orang yang termakan putar belit, kata mereka lagi. Dan makanan mereka ialah putar-putar belit. Raja spin lah. Ada juga mengatakan pembangkang dah gila tebuk atap, suka main belakang, kata Grit Cita. Terbukti pembangkang tidak pedulikan rakyat, kata E1976. Dalam ruangan Malaysia kini, kerajaan yang ada sekarang cukup baik untuk pulihkan ekonomi negara, beri peluang kepada kerajaan ini untuk membaiki negara ini yang telah dirosakkan oleh ahli-ahli politik yang tak sabar untuk berkuasa, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.